bawah tajuk getah asli. Okay, standard pembelajarannya 4.2.3. Kita nak sambung sebab minggu lepas kita dah cover. Okay, kita dah cover 4.2.1 sudah. Dengan 4.2.2. So, hari ni kita sambung menerangkan proses pemvulkanan getah dengan menggunakan sulfur melalui aktiviti. Kemudian 4.2.4 mengkaji sifat kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan melalui eksperimen. So kita belajar dua perkara ini. Nanti lepas tu kita masuk getah sintetik. Okay, minggu lepas kita dah belajar bagaimana kita nak memproses penggumpalan getah. Okay, penggumpalan lateks. Kita letak apa pada lateks tersebut supaya ia menggumpal? Asid. Okay, so contoh asid digunakan adalah asid etanoik. Jadi, bagaimana kita nak menghalang penggumpalan lateks? Okay, menghalang penggumpalan lateks. Kita letakkan apa? Alkali. Okay, alkali. So, kamu ingat menghalang. Menghalang. 3 surat kan? So, ingat. Kalau menghalang penggumpalan lateks, jadinya ataupun mencegah penggumpalan lateks, maknanya pensel. Pen saya tak boleh guna pula ni. Okay. So, alkali. Okay, boleh. Menghalang ataupun mencegah penggumpalan lateks. Jadi, kita letakkan alkali. Okay, boleh nampak tak slide cikgu ni? Slide cikgu. Buku teks cikgu. Tulisan cikgu boleh? Boleh. Okay. So, kita teruskan hari ni punya pelajaran. Okay, so pemvulkanan getah. Apa itu pemvulkanan getah? Vulkan. Okay, getah asli bersifat apa? Minggu lepas kita dah belajar. Bersifat lembut. Okay, kemudian dia mudah dioksidakan. Maksudnya, kalau mudah dioksidakan, kita dah belajar dalam bab 1, iaitu bertindak balas dengan oksigen. Kalau sebut dioksidakan tu, bertindak balas dengan oksigen. Alright? So, apabila terdedah kepada udara, ayat ni, pada jangka masa yang lama. Maksudnya, kalau pada udara je, ada oksigen. Okay, bertindak balas dengan oksigen. Keadaan ini menyebabkan getah asli tidak dapat digunakan dalam keadaan atau aplikasi yang tertentu. Ciri-ciri getah asli dapat ditingkatkan. Inilah tujuan pemvulkanan. Kita nak tingkatkan ciri-ciri getah asli ni dengan menjalankan proses pemvulkanan. Okay. So, apakah pemvulkanan? Okay, bahagian yang penting dari pemvulkanan getah ini ialah kamu boleh memberi definisi pemvulkanan. Okay, apa itu maksud pemvulkanan? Okay, kalau ada persoalan, kamu terus tanya ya. Pemvulkanan ialah proses penghasilan getah yang lebih kenyal. Okay, yang lebih kenyal ataupun lebih elastik. Dan berkualiti melalui penghasilan rangkai silang antara rantai polimernya. Okay, sebelum ni kita belajar rantai polimer getah ni iaitu polyisoprena. Okay, jadi daripada C dengan H kan. Okay, sekarang ni penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. So, kita masukkan atom tertentu. Okay, masukkan unsur tertentu ke dalam polimer getah ini. Okay, boleh. Itulah penghasilan rangkai silang antara rantai polimer. Okay. Sewaktu proses pemvulkanan. Okay. Ingat lagi dia punya polimer getah minggu lepas. Okay. Struktur dia ikatan ganda 2 antara karbon. Ikatan ganda 2 antara karbon yang terdapat antara molekul getah. Okay. So, dekat sini. Okay, nampak tak ni? Ni. Ikatan ganda 2 kan?
Okay, so dekat situlah yang penambahan penambahan dengan sulfur tadi. Ya. Ayat dia ni. Suatu proses pembukanan ikatan ganda dua antara karbon yang terdapat antara molekul getah akan bertindak balas dengan sulfur. Maksudnya unsur sulfur ni tadi yang masuk ke dalam rangkai silang ni tadi. Okay, nampak tak S ni? Okay, nampak tak S ni? Dia masuk pada ikatan ganda dua ni tadi. Okay, boleh? Boleh tak untuk rajah ni? Boleh. Inilah rangkai silang sulfur. Okay? So, cuba habiskan ayat ni tadi. Okay, akan bertindak balas dengan sulfur atau bahan lain. Okay? Sulfur atau bahan lain. Untuk menghasilkan rangkai silang sulfur. Kalau tambah sulfur maksudnya rangkai silang sulfur. Okay, kalau bahan lain, ikutlah bahan tu apa. Alright. So, rangkai silang sulfur ini menjadikan getah tervulkan lebih kuat. Ini maksud getah tervulkan. Nanti kita akan belajar getah tak tervulkan. Okay, ini getah tervulkan. Apa itu getah tervulkan? Maksudnya masukkan sulfur ke dalam rangkai silangnya. Okay, so rajah 4.8 ini penting. Ingat So, yang di sini tadi, ni polimer getah. Nampak tak presiden? Okay, ni polimer getah ni tadi sini. Okay, tambah dengan polimer getah yang lain kan. Okay. So tadi, sekejap. Kita sebut polimer tadi. Ni monomer getah tambah dengan monomer getah. Okay. So, dia akan tambah dengan sulfur lagi. Jadi, pembukanan getah untuk membentuk rangkai silang sulfur. Okay, boleh? Ingat nak lukis sulfur tu dekat mana? Ni, pada ikatan ganda 2 ni kamu buka. Ikatan ganda 2 buka, kamu masukkan sulfur. Okay, boleh tak? So, dia bercantum lah. 2 tu. Boleh? Hello? Boleh. Alright. So, ini apa tadi? Boleh. Charles Goodyear. Pernah nampak tak tayar Goodyear? Dia punya jenama tu Goodyear. Nah, tayar kereta. Nah tak? Okay, kenapa nama tayar tu Goodyear? Sebabnya Charles Goodyear ni 1800 hingga 1860 direkodkan sebagai individu yang menemukan dan mempatentkan proses pemvulkanan pada tahun 1944. Dia lah yang menjumpai benda tu. Okay. So, apa yang kamu dapat daripada video tadi tu? Okay, so macam mana Goodyear itu dapat menghasilkan getah tervulkan. Lama kajian tu dibuat. So, akhirnya dia tambahkan sulfur. Dapatlah buat tayar tu. Okay. Tayar kereta tu. Alright, so kita tengok aktiviti makmal pasti pemvulkanan getah. Okay, aktiviti ini perlu dijalankan di dalam kebuk wasap sebab bau sulfur tu sangat sengit bau dia. Okay, so tujuan menghasilkan getah tervulkan. Ini kamu ingat eksperimen ini. Maksudnya perlu tahu tujuan apa, bahan dia apa. Okay, bahan yang digunakan adalah latex, asid etanoik dan juga larutan disulfur diklorida dalam metil benzina. Okay, radasnya bika, penitis, kekiretot, jubin putih, kelip, pisau dan silinder penyukat. Okay, prosedurnya kamu ingat 1 hingga 7. Okay, asalnya. Mula-mula sukat 25 cm latex dengan silinder penyukat dan tuangnya ke dalam bika. Kemudian, okay ni. Dalam bika. Titiskan 2 hingga 5 titis asid etanoik dengan menggunakan penitis ke dalam latex dan kacau dengan menggunakan rod kaca. Okay, apa tujuan letak asid? Supaya getah tadi senyap tak ada jawapan dah. Dia menggumpal. Menggumpal letak asid supaya menggumpal. Tuangkan latex ke atas jubin putih dan ratakannya dengan menggunakan rod kaca. Seperti dalam rajah ni. Nampak Okay, sebab tu dia boleh diratakan kat situ. Sebab dia dah menggumpal. Getah di atas jubin dibiarkan kering selama 2 hari. Okay, kemudian potong getah yang dikeringkan pada jubin kepada kepingan kecil dengan menggunakan pisau. Potong kecil-kecil.
Setelah itu, celupkan kepingan getah tersebut ke dalam larutan disulfur diklorida S2Cl2. Ingat, disulfur diklorida. Kenapa? Sebab S-nya 2, Cl-nya 2. Sebab tu ada di. Disulfur diklorida. Keringkan kepingan getah dengan bergantungkannya pada kaki retort. Macam yang kita dah tengok video tadi lah. Alright. So, ni tadi sudah tanya apakah fungsi asetonanoik. And then nombor 2, mengapakah latex boleh diletakkan selepas dituang ke dalam jubin putih. Okay, kenapa nak buat macam ni? Dah, senyap juga. Okay, nombor 3, bagaimanakah anda mengetahui getah tersebut sudah berjaya dihasilkan? Okay, so kita tengok nota seterusnya. Okay, teknik pemvulkanan alternatif.